nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada biharian.com.my 10 Disember 2023. Saya akan buru semua orang yang korup, kata Sultan Ibrahim. Berita penuh, Johor Bahru. Menghentikan amalan rasuah menjadi antara tumpuan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, apabila baginda memikul tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 tahun depan. Selain itu, titah Sultan Ibrahim memastikan tiada perpecahan di negara ini juga akan menjadi cabaran terbesar baginda. Bagi baginda, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara, dan punca utama ketidakstabilan politik negara dicetuskan perengus atau golongan tertentu yang telah kalah dalam pilihan raya. Baginda bertitah ramai menyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana anda membayar mereka kembali? Adakah dengan memberi mereka projek mega? Itu tidak akan berlaku apabila saya menjadi Yang di-Pertuan Agong. Sayang sekali siapa yang meminta anda memberi sumbangan politik. Daripada moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus. Tetapi apabila saya di Kuala Lumpur nanti, ia adalah hutan konkret. Jadi apa yang saya buru? Saya akan memburu semua orang yang korup. Saya akan pastikan saya membawa hasil buru orang korup. Titah baginda dalam temu bual eksklusif bersama The Straits Times Singapura. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melaporkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong, bukannya kepada Parlimen seperti sekarang. Baginda bertitah jika SPRM datang kepada Agong, bermakna anda tidak berada di bawah pengaruh mana-mana pihak eksklusif. Petronas pun tidak sepatutnya berada di bawah Parlimen. Lapor terus kepada saya, titah baginda. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya perlantikan kehakiman mesti diasingkan daripada badan eksekutif bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas. Baginda bertitah hakim dilantik oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri selepas panel pelantikan mengesyorkan calon berkenaan. Kami raja-raja hanya mendapat senarai itu dari pejabat Perdana Menteri semasa Majlis Raja-Raja bersidang. Mengapa anda tidak menyenaraikan nama-nama calon yang layak kepada kami sebelum anda melantik? Kami raja-raja bukan rubber stamp, titah baginda. Pada 27 Oktober lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dilaporkan berkata pelantikan baginda selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun mulai dari tarikh yang sama. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dari Pahang yang berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16.
Baginda menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Artinya selagi Zahid Hamidi ada, usah mimpilah pas nak bekerja sama semula dengan UMNO. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pemimpin PAS sebagai gila talak apabila masih menyuarakan hasrat untuk kembali bekerjasama dengan UMNO menerusi platform Perikatan Nasional PN. Justru beliau menggesa PAS berhenti bermimpi di siang hari. Selain menasihati parti Islam itu berdoa supaya berhenti menipu UMNO sekali lagi. Katanya setakat ini tiada kabar angin sampai kepada UMNO. Mungkin ada pihak telah kegilaan talak sebab mereka pernah ada dalam kerajaan dahulu, katanya. Alangkah sakitnya apabila ada jumlah kerusi yang banyak tapi berada di pihak pembangkang. Waduh, sakitnya. Aduh, inilah kenyataan yang paling sakit di hati. Betul juga. Patutlah meroyan. Siapa yang tak meroyan, siapa yang tak marah kan? Patutlah PAS marah betul. Sebab rupa-rupanya sakit hati dengan jumlah kerusi yang paling banyak sebenarnya tapi berada di pihak pembangkang. Aduh, kesian. Jadi saya harap mereka terus berdoa untuk tidak melakukan kekencingan, menipu sekali lagi kepada UMNO, menyebabkan UMNO tidak langsung membuka jalan itu. Jalin kerjasama semula setakat ini. Setakat ini Allah tak bagi buka hati lagi untuk melakukan kerjasama dengan mereka, katanya. Kami minta mimpi siang mereka itu dapat dinoktahkan, kata Zahid Hamidi. Zahid Hamidi yang juga adalah Timbalan Perdana Menteri memberi penegasan demikian ketika mengulas kenyataan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang tidak menolak kemungkinan partinya bekerja sama semula dengan UMNO di sebalik sejarah pahit kedua-dua parti itu sebelum ini. Artinya berdasarkan kenyataan Zahid Hamidi itu, berdasarkan kenyataan daripada Ahmad Zahid Hamidi itu, UMNO tidak akan dan tidak mungkin membuka ruang untuk bekerja sama semula dengan PAS. Setidak-tidaknya selagi beliau masih memimpin Parti Melayu itu. Hanya jika berlaku pertukaran kepimpinan UMNO, barulah barangkali ada kemungkinan perkara itu boleh berlaku. Tetapi, siapa yang boleh kalahkan Zahid Hamidi daripada menerajui UMNO? Dengan itu, usahlah ada pemimpin bermimpi lagi. Dan kalau boleh, elakkan juga tidur di siang hari, agar tidak terus bermimpi perkara-perkara yang jauh daripada realiti. Jadi, orang-orang PAS, Hadi Awang, Tuan Ibrahim, sudahlah, berhentilah daripada bermimpi. Tidak akan jadi kenyataan. Tipu saja. Kalau kata, boleh Anwar boleh tumbang dalam masa terdekat, itu tipu saja. Tidak akan. Susah. Mungkin ya boleh tumbang tapi bukan masa terdekat inilah. Bukan. Ya, bukan. Kerana UMNO pun sudah mengeluarkan kenyataan bahwa mereka bersetuju supaya semua MP dan semua ADUN tetap memberikan sokongan, tak berbelah bagi kepada Anwar Ibrahim. Jadi apa yang pelik lagi? Makin meroyan, makin keluar.
Makin meroyan, makin ada keluar daripada Perikatan Nasional untuk sokong Anwar Ibrahim. Apapun alasan yang kamu beri, alasan itu hanya alasan semata-mata. Sebab yang penting adalah tindakan menyokong Anwar itu mendapat manfaat kepada rakyat. Itu paling penting. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini, 9 hari bulan Disember 2023, masih tidak ada pengganti Salahuddin, petanda ada rambakan kabinet. 15 November 2023, Malaysia Gazette. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KBDN, meninggal dunia pada 29 Julai yang lalu. Kerusi beliau bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah pun diisi melalui pilihan raya kecil yang telah diadakan pada 9 September yang lalu. Bagaimanapun, jawatan untuk menteri yang ditinggalkan oleh Allahyarham di KPDN telah kosong hampir 4 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan pemangku jawatan tersebut iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas, iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali pada 30 Julai yang lalu. Pada tarikh tersebut, Anwar turut mengumumkan pengganti Salahuddin akan dibuat selepas pilihan raya diadakan di 6 negeri dan ia telah diadakan pada 12 Ogos yang lalu. Kini telah lebih 2 bulan telah berlalu sejak PRN diadakan. Namun pengganti bagi jawatan menteri dan kementerian yang penting kepada rakyat itu masih belum diumumkan. Okey, jadi ini pada berapa hari bulan ini? Ini 15 November. Sekarang sudah Disember, jadi sudah lebih 2 bulan jugalah, belum sampai 3 bulan. Perdana Menteri dalam sidang media Perdana Menteri dalam sidang Dewan Rakyat, bukan sidang media. Perdana Menteri dalam sidang Dewan Rakyat pada 18 Oktober yang lalu dengan hanya menjawab, "Tunggu bila ada calon," kata beliau. Apabila ditanya siapa yang akan mengisi kekosongan jawatan untuk Menteri KPDN. Semalam ahli parlimen sekali lagi menggesa supaya kekosongan jawatan tersebut dibuat dengan segera. Ini selepas mengambil kira pengurusan perbelanjaan peruntukan yang diterima oleh kementerian terbabit selain berbagai isu kos sara hidup yang melibatkan rakyat. Katanya kementerian ini tak perlu menunggu masa terlalu lama. Sudah lebih 4 bulan bekas menteri penuhnya tidak dapat lagi diisi. Sampai bila kita nak menunggu ketika mana kita sedang menguruskan perbelanjaan 1.88 bilion untuk kementerian ini, kata beliau. Kemudian beliau menambah, saya menyarankan supaya Perdana Menteri tidak menunggu lebih lama untuk melantik Menteri KPDN. Jangan tunggu lama, kata ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman dari PN ketika sesi perbahasan Belanjawan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, bagi pemerhati politik Mujibu Abdur Muiz, terdapat 2 faktor mengapa Perdana Menteri masih belum melantik pengganti Salahuddin. Pertama, menurut fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM itu, terdapat kemungkinan Anwar mahu membuat rombakan kabinet yang tidak hanya melibatkan jawatan tersebut saja. Mungkin kerana kalau jawatan menteri itu diisi sekarang, memandangkan ada pertimbangan rombakan kabinet, kalau nak isi sekarang akan ada rombakan lain. Baik sekali jalan semua, katanya. Faktor kedua yang dilihat pemangku menteri iaitu Armizan menjalankan tanggungjawab dengan baik. Walaupun tak nampak perubahan sangat, tapi dia tidak menimbulkan apa-apa isu panas, katanya. Menu Rahmah masih berjalan, tidak ada harga barang yang begitu menekan. Walaupun saya rasa jawatan ini perlu diisi dengan segera, katanya kepada Malaysia Gazette. Beliau turut menolak andaian bahawa Perdana Menteri menunggu Parti Amanah melantik timbalan Presiden yang baru, iaitu jawatan yang dipegang oleh Salahuddin sebelum ini.
Mujibu berkata terdapat beberapa ahli Parlimen Amanah yang layak untuk menggantikan Salahuddin sebagai Menteri KPDN tanpa perlu menjadi timbalan Presiden. Ini antaranya adalah bekas Ketua Menteri Melaka yang juga ahli Parlimen Alor Gajah, Adli Zahari yang kini menjawat jawatan timbalan Menteri Pertahanan. Turut dilihat berkebolehan adalah ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang merupakan bekas Menteri Kesihatan. Malah, ahli Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, yang mengisi kekosongan kerusi yang ditinggalkan Salahuddin di kawasan itu juga boleh dilantik ke jawatan tersebut. Beliau menegaskan Perdana Menteri mempunyai hak dan keistimewaan sepenuhnya untuk melantik siapapun sebagai anggota Kabinet. Apa yang penting jelasnya Kabinet masih berfungsi seperti yang berlaku dalam pentadbiran sebelum ini, di mana jawatan timbalan Perdana Menteri dibiarkan kosong, sebaliknya diwujudkan beberapa jawatan Menteri Kanan. Untuk rekod, Amanah akan melaksanakan pemilihan jawatan kuasa nasional Amanah bagi penggal 2023-2026 termasuk jawatan timbalan Presiden yang kosong berikutan kematian Salahuddin pada Disember lalu. Daripada Malaysia Gazette, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye.